jawab dan juga melalui institusi-institusi kewangan. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana SMIDAK adalah agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaras pembangunan IKS, menawarkan khidmat nasihat berkaitan pembangunan industri, menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS. Sumbangan IKS, terdapat 8 sumbangan IKS. Yang pertama, penggenap kepada industri besar. IKS membekalkan bahan separa siap kepada industri berat seperti proton. IKS juga mengurangkan import komponen kereta nasional dari luar negara. Jadi pertukaran wang asing dan kebergantungan kepada negara juga dapat dikurangkan. Dengan IKS juga telah meminimumkan kos pengeluaran industri berat. Jadi keuntungan industri berat dapat ditingkatkan dan boleh berkembang ke arah negara perindustrian yang lebih maju. Kedua, meningkatkan peluang pekerjaan. IKS dapat meningkatkan peluang pekerjaan yang sangat luas khasnya kepada golongan penduduk luar bandar yang berpendapatan rendah. IKS adalah industri berintensifkan buruh dan bukan berintensifkan modal. IKS juga kurang menggunakan mesin dan lebih menggunakan tenaga pekerja terutamanya dalam operasi pengeluaran. Keperluan tenaga buruh yang ramai mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan akan mengurangkan pengangguran serta meninggikan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan laman web Berita Harian pada 29 April 2019 yang bertajuk IKS mampu mewujudkan banyak pekerjaan. Dalam laman web tersebut, Pakatan Harapan telah berjanji untuk mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun jika perbelanjaan pembangunan dapat ditingkatkan. Sumbangan IKS yang ketiga ialah mempercepatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. IKS memberi peluang kepada kepada pekerja dan pengusaha menimba ilmu dan pengalaman dalam pelbagai fungsi melalui kerja amali yang dilakukan seharian. Kadar pertumbuhan ekonomi negara yang pesat tidak boleh dicapai tanpa sumbangan dan sokongan IKS. Pertumbuhan sektor pembuatan di negara ini telah meletakkan IKS sebagai industri penggerak utama dalam mempelbagaikan aktiviti sektor ini. Sumbangan IKS dijangka semakin penting untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. Sumbangan yang keempat ialah mengembangkan kepakaran tradisional. IKS membantu mengembangkan kepakaran tradisional atau warisan tradisi. Ia juga menggalakkan perkembangan perusahaan ukiran, kraftangan dan industri yang berkaitan. IKS juga memberi latihan kemahiran kepada pengusaha, pekerja dan bakal-bakal pengusaha. Sumbangan IKS yang kelima ialah menggalakkan pemindahan teknologi. Teknologi merupakan asas kepada persaingan kerana ia merupakan faktor kepentingan dalam membezakan produk dan juga penentu kepada kejayaan dan kualiti produk IKS. Pemindahan teknologi hasil daripada kerjasama IKS dengan industri besar menyebabkan pemindahan teknologi dilakukan melalui latihan, khidmat nasihat, kemahiran pekerja dan meningkatkan kualiti buatan IKS. Sumbangan yang keenam ialah membantu mengurangkan kadar inflasi. Industri ini membantu mempelbagaikan produk di pasaran. Ia juga menggalakkan pergantungan kepada suatu produk yang boleh mendorong kenaikan inflasi sekiranya berlaku kekurangan. Sumbangan yang ketujuh, meningkatkan jumlah tabungan negara. Kebanyakan sumber kewangan dan modal dalam IKS disumbangkan oleh pemilik dan ahli keluarga sendiri. Hal ini boleh meningkatkan kadar tabungan penduduk dalam negara.
Yang terakhir ialah melahirkan golongan usahawan baru. IKS memberikan pendedahan, pengetahuan tentang pengurusan, pengendalian, peralatan, kira-kira dan pemasaran. Hal ini untuk mengasah kewibawaan mereka sebelum mencoborkan diri dalam industri yang bermodal lebih besar. Seterusnya, masalah yang dihadapi IKS. Masalah yang pertama ialah kekurangan modal. Kerana kebanyakan pengusaha IKS tidak mempunyai modal yang besar dan modal pusingan yang tidak mencukupi. Kerana modal yang diperolehi hanyalah daripada wang simpanan sendiri ataupun keluarga dan rakan-rakan. Ia juga sukar mendapatkan kemudahan pinjaman daripada syarikat kewangan kerana kurang dipercayai keupayaannya. Syarikat kewangan juga berhati-hati memberi kredit kerana tidak mahu menanggung risiko jika hutang tidak terbayar. Masalah yang kedua ialah kekurangan tenaga kerja mahir. Tenaga kerja terdiri daripada mereka yang berkemahiran rendah. Tenaga kerja juga kekurangan ilmu dan kemahiran dan latihan. Seterusnya, sukar untuk mempertahankan tenaga kerja yang mahir kerana mereka cenderung untuk bekerja dengan syarikat-syarikat besar yang menawarkan gaji yang tinggi dan suasana kerja yang selesa. Masalah yang ketiga ialah persaingan pasaran. Usahawan IKS kurang berpengalaman untuk menerokai pasaran asing dan kurang berkemampuan dalam mempromosikan keluaran mereka. Oleh itu, pasaran IKS adalah terhad kepada pasaran domestik. Usahawan IKS terpaksa bersaing sesama sendiri kerana kebanyakan mereka hanya tertumpu kepada pasaran tempatan sahaja. Barangan keluaran IKS juga menghadapi persaingan dengan barangan industri tempatan dan luar negeri. Masalah seterusnya ialah kekurangan penggunaan teknologi moden. Pengusaha kurang pendedahan kepada teknologi moden dan kurang pengetahuan tentang teknologi moden. Penggunaan teknologi yang kurang canggih dan ketinggalan zaman menyebabkan hasil dan mutu pengeluaran produk IKS rendah serta tidak dapat memenuhi kehendak pasaran. Masalah kelima ialah hubungan intra-industri. Hubungan IKS dengan industri besar adalah tidak kukuh kerana kurang kepercayaan firma-firma besar terhadap IKS, khususnya dalam aspek standard dan mutu produk yang rendah. Ini juga disebabkan oleh teknologi yang digunakan adalah ketinggalan zaman. Masalah yang seterusnya ialah kehadiran IKS dari negara asing. Kemasukan IKS dari negara luar telah menyempitkan peluang usahawan IKS tempatan untuk menjadi pembekal kepada industri berat. Syarikat luar negara kurang berminat untuk membangunkan IKS tempatan kerana beranggapan IKS tempatan tidak mampu membekalkan barangan yang berkualiti tinggi. Seterusnya, kehadiran kesukaran mendapatkan bekalan bahan mentah. IKS bergantung kepada bahan mentah tempatan atau import. Jadi pengusaha sukar untuk mendapatkan bahan mentah bermutu pada harga yang rendah. Terdapat juga bahan mentah yang diperlukan tiada di pasaran tempatan menyebabkan mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang besar bagi mendapatkan bahan mentah yang diimport. Terakhir ialah pengurusan yang tidak cekap. Usahawan IKS tidak mengamalkan pengkhususan sepenuhnya dan akan melakukan pelbagai kerja sendiri dan dibantu oleh ahli keluarga dan beberapa orang pekerja. Usahawan IKS juga biasanya tiada kemahiran dan kurang berpengalaman dalam pengurusan syarikat. Pengurusan yang kurang bersistem ini menyebabkan syarikat tidak dapat mencapai tahap pengeluaran dan kecekapan optimal. Seterusnya, langkah mengatasi masalah industri kecil dan sederhana. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah mewujudkan konsep rantaian. Konsep rantaian ini ialah menggalakkan kerjasama lebih erat antara industri besar dan IKS. Sebagai contoh, industri besar membekalkan bahan mentah dan kepakaran kepada IKS untuk menghasilkan komponen-komponen yang dikehendaki. Ini juga dapat menjamin pemindahan kepakaran dan pemasaran produk IKS. IKS juga bertindak sebagai vendor kepada syarikat besar.
Kedua, membuka pasaran baru. Membantu pengusaha kerajaan membantu pengusaha IKS mencari pasaran baru untuk produk IKS sama ada di dalam atau di luar negeri. IKS juga mengadakan promosi untuk menarik minat orang ramai terhadap produk keluarannya. Menempatkan produk IKS di lokasi yang strategik bagi memudahkan pemasaran. Langkah yang ketiga ialah menyediakan tenaga kerja yang mencukupi. Menggalakkan rakyat negara ini mencuburi IKS dengan menyediakan pelbagai latihan dan kursus. Kerajaan juga menyediakan pelbagai kursus berkaitan IKS di institusi pendidikan bagi melahirkan lebih ramai pelajar, lebih ramai pekerja mahir untuk menampung kekurangan tenaga kerja dalam bidang IKS. Langkah keempat ialah menggalakkan penggunaan teknologi moden. Usahawan IKS digalakkan menggunakan teknologi terkini bagi memudahkan pengurusan pekerjaan dan pemasaran produk IKS dengan cepat serta cekap. Hasil daripada kerjasama IKS dengan industri besar yang erat dapat menggalakkan pemindahan teknologi moden dilakukan. Langkah seterusnya ialah menawarkan insentif kepada pengusaha IKS. Menyediakan bantuan pinjaman atau subsidi kepada pengusaha IKS dan mengecualikan cukai terhadap produk IKS supaya mudah dipasarkan. Selain itu, kerajaan perlulah menaikkan cukai barangan import supaya persaingan antara harga barang IKS dan harga barang dari kawasan lain dapat dikurangkan. Langkah yang keenam ialah meningkatkan nilai tambah produk IKS. Meningkatkan nilai tambah dalam penghasilan produk IKS. Sebagai contoh, pengusaha IKS bukan sahaja mengeluarkan kain sutera tetapi turut menghasilkan baju siap. Langkah ini boleh membolehkan pengusaha mendapatkan harga yang lebih tinggi dan harga koko boleh dinaikkan dengan mengeringkan buah koko sebelum menjualnya. Langkah seterusnya ialah membangunkan kemudahan infrastruktur. Contoh infrastruktur ialah menyediakan tapak kilang dan prasarana yang baik kepada IKS. Taman perindustrian IKS ditubuhkan di setiap negeri dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Negeri dan Malaysian Industrial Estate Sdn Bhd MEIL. Seterusnya, meningkatkan kemahiran dan latihan. Membantu meningkatkan kemahiran pekerja melalui latihan, seminar, bimbingan kerja dengan pengurusan. Seperti mengadakan skim latihan keusahawanan kepada mana-mana pihak yang ingin mencuburi IKS. Kesimpulannya, perkembangan IKS amat penting dalam pembangunan ekonomi negara selaras dengan dasar kerajaan yang ingin menjadikan Malaysia berstatus negara maju menjelang 2020. Seterusnya, industri kraftangan. Industri kraftangan ialah kerja-kerja penghasilan barangan kraftangan tradisional. Industri ini merupakan industri yang berpotensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat desa. Pembuatan kraftangan mendidik anggota masyarakat untuk lebih berdisiplin dalam membahagikan masa dan membentuk karakter yang lebih positif. Namun sekiranya industri kraftangan diabaikan, industri ini akan menghadapi kekangan untuk berkembang pada masa hadapan. Ramai pengusaha industri kraftangan melahirkan kerisauan mengenai kelangsungan industri ini yang semakin dilupakan oleh generasi muda. Seterusnya, masalah yang dihadapi oleh industri kraftangan. Masalah yang pertama ialah perusahaan warisan keluarga. Industri kraftangan merupakan perusahaan yang diwarisi dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya. Mereka menjalankan kegiatan ini secara sambilan dan kecil-kecilan. Oleh itu, industri ini kurang dipentingkan oleh mereka yang terlibat. Kedua ialah bahan mentah yang mahal. Harga bahan mentah sentiasa meningkat kerana terdapat bahan mentah utama untuk menghasilkan kraftangan
perlu diimport dari luar negeri. Pengusaha kraftangan terpaksa mendapatkan bahan mentah tersebut dari peniaga tempatan lain atau orang tengah, iaitu individu yang bertanggungjawab membeli bahan mentah dari luar dan menjual semula kepada pengusaha kraftangan tempatan. Rantaian penawaran ini akan memberi kesan kepada harga akhir bahan mentah yang mahal. Masalah seterusnya ialah kekurangan pekerja. Pengusaha kraftangan memerlukan pekerja yang mencukupi dalam pengeluarannya supaya tidak menjejaskan kuantiti pengeluaran dan seterusnya dapat menjimatkan kos masa pengeluaran sesuatu produk kraftangan. Namun generasi muda kurang berminat bekerja dalam industri ini dan lebih cenderung untuk bekerja di sektor-sektor yang lebih moden. Kerana kraftangan juga memerlukan pekerja yang berkemahiran dalam membuat kraftangan. Seterusnya, kekurangan modal atau masalah kewangan. Pengusaha kraftangan tidak berminat membuat pinjaman untuk mengembangkan perniagaan mereka pada masa hadapan. Sebahagian pengusaha berpendapat bahawa proses pinjaman adalah sukar disebabkan keperluan dokumen bertulis seperti kertas kerja dan laporan kira-kira akaun, cagaran yang sesuai dengan nilai pinjaman, kadar bayaran balik yang tinggi dan memerlukan nilai tabungan tertentu dan penyata bank. Punca ini menyebabkan golongan ini enggan berurusan dengan institusi kewangan untuk membuat pinjaman bagi mengembangkan perniagaan mereka. Masalah kelima ialah pengurusan yang tidak sistematik. Tanpa pengurusan yang sistematik, kelangsungan industri kraftangan akan terjejas. Pengusaha kraftangan dengan mudah boleh menutup perniagaan mereka dan tidak semestinya diteruskan oleh generasi baru keluarga. Masalah seterusnya ialah lambakan produk kraftangan luar negeri. Lambakan produk kraftangan dari negara jiran di pasaran negara menjadi ancaman kepada perkembangan industri tersebut di Malaysia. Produk dari luar negara yang sama dengan keluaran tempatan menjadi saingan kepada produk tempatan. Pengeluaran produk tersebut juga adalah banyak dan dijual pada harga yang murah. Masalah terakhir ialah sukar menembusi pasaran luar. Persaingan yang sengit dari negara pengeluar kraftangan yang lain seperti Indonesia dan China menyebabkan pengusaha kraftangan tempatan masih mengeluarkan produk kraftangan yang tidak kompetitif dan tidak mampu bersaing dengan produk kraftangan luar negeri. Seterusnya ialah langkah mengatasi masalah industri kraftangan. Langkah pertama ialah meluaskan pasaran industri kraftangan dengan mengadakan pameran dan promosi bagi meluaskan pasaran kraftangan di dalam dan di luar negeri. Pengusaha juga boleh mengadakan kempen tentang kepentingan kraftangan bagi menggalakkan masyarakat lebih meminati produk kraftangan. Dengan memperkenalkan skim intensif galakan dagangan untuk membantu usahawan kraftangan menerokai pasaran baru di Timur Tengah. Langkah seterusnya ialah menubuhkan lebih banyak pusat kraftangan seperti menubuhkan lebih banyak pusat kraftangan terutamanya di kawasan luar bandar. Hal ini dapat memudahkan produk kraftangan dipamerkan kepada pengunjung. Langkah ketiga ialah menggiatkan penyelidikan dan pembangunan. Meningkatkan penyelidikan tentang pemasaran, kemajuan pengeluaran, harga, pembungkusan, pengeluaran dan usaha untuk meningkatkan mutu hasil ciptaan kraftangan. Menerusi penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan, produktiviti kraftangan dapat ditingkatkan. Langkah yang keempat ialah memberi bantuan kewangan atau modal. Memberikan bantuan kewangan dari segi modal, pusingan dan membeli peralatan bagi menghasilkan produk berkualiti dan bermutu tinggi. Institusi kewangan bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk memberikan bantuan kewangan bagi membantu pengusaha kraftangan seperti mengadakan skim khidmat kraftangan melalui pemberian allowance sara hidup sebanyak RM500 sebulan kepada setiap peserta bagi menggalakkan pewujudan usahawan baru yang berdaya maju dan mempunyai kemahiran pengurusan serta teknikal di dalam proses pengeluaran. Langkah seterusnya ialah menyediakan program latihan dan kemahiran.
pihak kerajaan mengadakan latihan jangka pendek dan latihan kemahiran tenaga kerja bagi melahirkan tenaga kerja terlatih. Seperti anggota masyarakat diberi tunjuk ajar dan didedahkan dengan pelbagai teknik membuat kraf tangan yang kreatif dan bermutu tinggi. Seterusnya, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan. Rakyat negara ini didedahkan tentang hasil-hasil kraf tangan yang unik bagi meningkatkan rasa cinta terhadap hasil kraf tangan tersebut. Seperti mengadakan kempen kesedaran melalui media massa tentang kelebihan melibatkan diri dalam industri kraf tangan dan pendedahan tentang idea dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan bagi menghasilkan produk kraf tangan. Langkah yang terakhir ialah menggalakkan penggunaan teknologi moden. Menggalakkan pengusaha kraf tangan menggunakan teknologi moden bagi menghasilkan produk kraf tangan berasaskan inovasi terkini dan mempunyai nilai tambah. Seperti melakukan transformasi dan inovasi supaya produk yang dihasilkan mampu menarik minat orang ramai dan juga pelancong. Kesimpulannya, permasalahan dalam industri kraf tangan perlu ditangani segera dan dalam usaha memartabatkan industri kraf tangan negara. Jika masalah ini tidak diatasi, negara akan kehilangan aset yang besar memandangkan pembangunan produk kraf tangan ini mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong luar. Malah, generasi muda pada masa hadapan mungkin tidak akan mengenali hasil kraf tangan negaranya sendiri. Terima kasih. Okey, Intan Maisara, pergi kepada slide yang pertama tadi. Okey, yang kedua. Slide yang kedua. Okey, pelajar semua ya, lihat di sini. Apa yang Intan Maisara bentang, Intan Natasha bentang hari ini adalah berkaitan dengan IKS, Industri Kecil Sederhana ataupun PKS, Perusahaan Kecil Sederhana. Okey. Tajuk ni pada pandangan Madam adalah tajuk yang penting ya, tajuk yang penting kerana kalau kita lihat kerajaan sekarang sangat menumpukan kepada IKS ya, Industri Kecil Sederhana, dan berbagai bantuan diberikan melalui agensi-agensi kerajaan, contohnya seperti Peladang ya, agensi R&D ya, R&D bahagian MARA ya, MARA bahagian pinjaman, MARA, Tekun. Kemudian kalau kita tengok lagi Pharma ya, ini semua agensi kerajaan termasuk MyDec tadi yang ditubuhkan untuk membangunkan dan memberi bantuan kepada pengusaha-pengusaha IKS di dalam negara kita. Okey, persoalannya kenapa kerajaan sangat mementingkan industri IKS ni? Di Malaysia, kenapa kerajaan sangat mementingkan industri IKS untuk membangunkan dan memulihkan ekonomi Malaysia, terutama sekarang pada masa Malaysia menghadapi musibah pandemik COVID-19. Ya, siapa boleh jawab soalan tu? Kenapa kerajaan sangat mementingkan industri kecil sederhana ni untuk dibangunkan? Saya boleh jawab? Cuba jawab. Siapa boleh jawab? Cepat, masa dah berlalu ni, cepat. Kenapa kerajaan sangat mementingkan kemajuan IKS? Kalau kita lihat kat Banting pun kan, kat Tenjarum, Teluk Paling Megarang ya, kita ada Agrobank. Agrobank pun salah satu institusi keuangan yang banyak membantu pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana. Kita ada Tekun ya, ada College Community juga. Ada kursus-kursus yang ditawarkan untuk pengusaha-pengusaha kecil yang ingin menuntut ilmu, menambah ilmu dalam bidang perusahaan ya. Sama ada perusahaan makanan ataupun perusahaan kecil sederhana.
Ya. Kita ada giat mara contohnya. Kita ada juga apa dekat sini? Dekat apa nama Jugra ni? Kita ada apa? Institusi besar tu kat situ. Institut Latihan Kemahiran Belia dan Negara, Belia Negara. Itu juga adalah salah satu daripada cara kerajaan untuk membantu para belia kita yang mereka lepasan daripada mereka yang belajar di sini akan membuka industri kecil. Contohnya dia buka apa? Dia ambil kepakaran dalam bidang mekanik. So, mereka boleh buka apa? Bengkel, mekanik, membaiki kereta, motosikal dan sebagainya, ya, memulakan industri dalam bidang pemakanan, ya, pemakanan kuih frozen, pemakanan dari segi pembuatan kek dan pastry. Ini adalah antara industri sederhana. Ya, kita jangan fikirkan industri itu industri yang besar. Seperti industri yang kita bincang sebelum ni kan, industri Sogo Sosial kan, industri yang seperti Family Mart semua tu, itu dah masuk skala besar. Itu peringkat antarabangsa, kita tak mampu lagi buat begitu. Yang kita mampu buat dengan kemahiran yang kita ada, dengan peluang yang kita ada, dengan tenaga yang kita ada, sumber yang kita ada, kita kena bangunkan industri kecil dan sederhana ni dulu. Ya, menjawab kembali soalan saya yang saya tanya tadi, kenapa kerajaan mementingkan industri kecil dan sederhana? Kerana industri ini lebih mudah membawa pulangan hasil kepada kerajaan, ya, lebih mudah untuk dibangunkan berbanding industri yang besar yang melibatkan rangkaian antarabangsa, ya, seperti mana yang tadi Madam bagi tahu kan, industri lebih mudah dibangunkan, lebih mudah diusahakan kerana kita mempunyai kapasiti, kita mempunyai sumber yang ada, kita mempunyai latihan bidang-bidang pusat-pusat latihan yang menyediakan latihan yang sesuai untuk pengusaha kita. Kita ada juga pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, ya. Contohnya pinjaman kredit agrobank, ya, microkredit agrobank dan sebagainya, tekun, ya, mara, ya, yang memberi bantuan, ya, kepada pengusaha kecil dan sederhana yang layak untuk membuat pinjaman. Jadi secara tak langsung apabila mereka ini maju, ya, boleh menjual produk mereka dan akhirnya akan menyumbang kepada KDNK negara. Ya, KDNK, keluaran dalam negara kasar negara. Okey. Sangat besar sebenarnya sumbangan PKS dan juga AKS ni kepada KDNK negara, pendapatan negara kasar, ya. Okey, termasuklah juga kalau kita Intan tadi tunjukkan, tengok yang apa lagi satu, kraft tangan. Okey, industri kraft tangan juga merupakan satu industri kecil sederhana sebenarnya, ya. Kalau kita lihat industri kraft tangan ni di Banting mungkin kuranglah di Selangor, ya. Tapi kalau kita pergi ke Melaka, industri kraft tangan ni merupakan nadi, ya, kepada negeri Melaka. Kerana kalau kita pergi sana, berjalan-jalan di sekitar Bandaraya Melaka, mesti kita akan teringin untuk membeli industri kraft tangan di sana, ya. Industri kraft tangan bukan saja daripada buluh dan sebagainya, daripada apa yang buat bako dari apa? Rotan. Rotan, ya. Tapi juga daripada industri pakaian. Contoh kalau kita pergi Melaka, kita terkenal dengan baju kebaya nyonya contohnya, ya, yang dibuat sulaman menggunakan tangan. Ini juga kita panggil industri craft, ya, sebab ianya disulam menggunakan tangan. Harganya mahal. Satu kebaya nyonya tu harga paling murah pun dah 300 hingga 400 sehelai. Jadi kalau yang berkualiti tu sangat mahal. Hanya ada di Melaka sahaja. Kalau kita kata baju kebaya nyonya hanya ada di Melaka sahaja. Ya. Dan kalau kita pergi pula ke Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak juga terkenal dengan industri kraft tangan, ya. Sebab itu kerajaan juga mengambil inisiatif untuk memajukan industri kraft tangan. Namun pada ketika ini semua industri pun mengalami kemalapan kesan dari COVID-19, tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Jadi mereka sebenarnya hilang sumber pendapatan sejak daripada
tahun lepas lagi sebab mereka mengeluarkan hasil, mengeluarkan barangan, contohnya kraftangan, tapi barangan tersebut tidak boleh terjual sebab tidak ada pelancong yang datang melancong untuk membeli barangan kraftangan mereka. Sejak daripada tahun lepas ya, sejak kita dilanda pandemik COVID-19 ya. Jadi dengan cara ini kerajaan seharusnya memberi bantuan ya dari segi pemasaran ya. Itu yang kita bagi tahu tadi, Intan Natasha bagi tahu bahawa dalam industri IKS ataupun industri kraftangan, apabila kita mempunyai sumber, kita mempunyai kemahiran, kita mempunyai tenaga untuk menghasilkan barangan, namun untuk memasarkan itu ianya memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan. Sebagai contoh, kalau hasil ternakan, hasil pertanian, kita ada farmer ya yang boleh bantu turut memasarkan hasil penternakan, hasil peladang ya yang tidak boleh dijual, kesan daripada larangan untuk rentas negeri dan sebagainya. Dari segi industri kraftangan contohnya, masih juga boleh kita meminta bantuan kerajaan, terutamanya agensi apa? Agensi apa yang boleh membantu untuk memasarkan industri kraftangan selain daripada farma ni tadi? Kita ada apa? Apa lagi yang ada untuk memasarkan industri kraftangan? Siapa boleh jawab? Siapa tahu industri apa lagi yang boleh, agensi apa lagi yang boleh membantu pengusaha-pengusaha kraftangan untuk memasarkan hasil mereka. Ya, kalau dulu kita lihat kita ada dekat Serdang kan, kita ada Maha kan, seluruh pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana termasuk industri kraftangan berkumpul di sana untuk menunjukkan, untuk mempamerkan dan seterusnya menjual hasil keluaran mereka. Ya. Dan sekarang ni kita ada MyDeck lah. Ya. MyDeck ini memberi bantuan teknikal, beri bantuan nasihat ya, bagaimana untuk memasarkan industri kraftangan, industri kecil dan sederhana melalui internet ya. Bagaimana industri kecil itu digitalization kan ya, dijual melalui internet. Dan bahkan saya tengok baru-baru ni ada satu iklan dalam berita ke, menunjukkan industri kecil dan sederhana, dia buat baja ya, baja tanah tu ya, dia boleh menjual hasilnya berlipat kali ganda lagi banyak daripada sebelum pandemik dengan menggunakan internet ya, menggunakan saluran internet ya. Mereka proses baja, mereka dapatkan pelanggan melalui internet dan mereka post ya. Ini adalah satu cara bagaimana boleh memasar luaskan ya barangan kraftangan dan juga barangan produk pertanian ya kepada pengguna akhir, iaitu pembeli ya. Okey. Jadi untuk soalan STPM semester 2, pada pandangan saya tajuk ni sangat penting lah ya untuk dibuat kajian. Okey, cuba kita tengok tutup presentation ya Natasha. Okay, saya akan share satu contoh soalan. Okay, terima kasih Natasha. Nanti share ke Telegram ya. Okay, satu contoh soalan STPM. Okey, ini adalah satu contoh soalan STPM yang berkaitan dengan, boleh nampak tak? Tak, madam. Kecil sangat. Madam boleh terlalu besarkan, madam.
Sekejap saya cuba share screen. Kecil juga ke? Madam. Kat mana saya nak besarkan ni ya? Zoom dia kat mana? Zoom. Okey, zoom. Sekejap saya cuba zoom ya. Zoom. Okey, boleh nampak kan? Okey, boleh nampak kot? Boleh nampak besar sikit kan? Boleh. Okey, kita tengok ni contoh soalan IKS ya. Kemajuan perusahaan kecil dan sederhana PKS memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk memajukan PKS di Malaysia. Jelaskan. Okey, kalau kita tengok soalan ni, kalau kita analisis secara ringkas, okey, apa dia kehendak soalan ni? Isu dia adalah PKS, isu dia adalah PKS. Okey, kata tugas dia jelaskan. Kemudian isu dia dekat sini apa? Apa isu dia? Usaha yang boleh dilaksanakan untuk majukan PKS. Pasal PKS. Usaha adalah kehendak, usaha yang tu yang kedua. Yang pertama dia ada lagi satu kehendak soalan di sini adalah kepentingan. Penting. Kepentingan. Peranan penting dalam pembangunan negara kan? Kepentingan IKS. Okey. So seperti biasa, pengenalan dia mestilah kita ambil kembali apa yang ada dalam soalan ini atau penekanan atau penegasan kepada soalan. Perusahaan kecil dan sederhana berperanan penting dalam memajukan ekonomi perindustrian negara dan usaha-usaha perlu dilakukan bagi memajukan industri ini. Satu ayat saja. Tak perlu panjang lebar untuk bahagian pengenalan kan? Okey, kemudian kita tengok isi. Okey, kepentingan PKS. Ada 3 huraian kerana ada 3 markah untuk bahagian huraian di sini kan? Kita tengok yang pertama, isi pertama, menghasilkan input kepada industri utama. Ni tadi kita kata rantaian sumber ekonomi kan? Menghasilkan input. Okey, apa dia menghasilkan input? Ini kena ada. Okey? Okey, mewujudkan peluang pekerjaan. Ini kena ada. Menjadi ayat pertama. Ya, dalam perenggan ini adalah ayat pertama. Ini ayat pertama. Meningkatkan kadar ekonomi negara adalah ayat pertama. Pemindahan teknologi adalah ayat pertama. Kemudian dalam perenggan yang sama. Contoh kita ambil perenggan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, di bawah perenggan mewujudkan peluang pekerjaan ini, uraian dia sama ada yang pertama, PKS menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, khususnya di kawasan di mana PKS terbina. Terdapat banyak PKS dibina di kawasan luar bandar dan secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Okey, peluang membuka peluang kepada suri rumah, ibu tunggal atau orang kurang upaya untuk bekerja, mengurangkan kadar pengangguran. Okey, peluang pekerjaan yang tidak mahir, separa mahir disediakan kepada penduduk tempatan melalui pelbagai pembinaan kilang PKS.
Kita ambil contoh kilang ni lah yang ada dekat Banting ni, kilang kerepek, kilang pembungkusan makanan. Ini semua menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk tempatan, daripada kita lihat mahir, tidak mahir. Tidak mahir ni mungkin bahagian pembungkusan, bahagian kopek, ubi dan sebagainya, kan. Bahagian mahir ni mungkin kita tengok bahagian pemprosesan untuk menghasilkan kerepek tu. Itu kena mahir, kena betul timbangannya dan sebagainya, resepinya, kan. Baru boleh menghasilkan kerepek yang rangup dan sedap. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, kepentingan PKS, okey, itu kepentingan. Yang seterusnya, usaha untuk memajukan PKS. Okey, apa dia usaha? Ini kehendak soalan yang kedua. Okey, mewujudkan rantaian ekonomi, mewujudkan pasaran baru, menyediakan tenaga buruh yang mencukupi, penggunaan teknologi, penawaran insentif dan galakan, mempelbagaikan produk PKS. Ini adalah usaha. Okey, jadi dalam soalan tadi, dia memerlukan skema 2+3 atau 3+2. Okey, skema dia adalah 2+3 atau 3+2. Ataupun madam selalu cadangkan buat lebih. Buatlah 3+3. 3+3 jadi 6 perenggan. Campur 1 pengenalan, 7. Campur 1 penutup, jadi 8. Ya? Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Ada? Tak, madam. Ada soalan nak tanya? Okey, ada satu lagi yang madam nak share. Okey, yang ni. Okey. Okey, ini soalan lain. Ini adalah contoh jawapan calon, ya. Contoh jawapan calon STPM, ya. Tetapi jawapan dia bukanlah sempurna. Ini contoh sahaja. Kalau nanti madam akan bagi satu format untuk awak keluarkan, ya, apa yang ada dalam jawapan calon ni dalam bentuk point. Awak kena siapkan dan bentangkan besok, Okey, kita tengok bincangkan, ya. Perusahaan kecil dan sederhana negara ini semakin berkembang pesat. Semakin pesat berkembang kerana mempunyai banyak potensi untuk dimajukan. Namun demikian terdapat masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana pada masa ini di negara kita bincangkan. Jadi dalam borang yang madam sediakan nanti, awak kena ambil analisis soalan ini, tengok pengenalan dia apa, okey. Kemudian tengok kehendak soalan dia apa, dia ada jawab tak. Kemudian analisiskan agak-agak berapa markah calon yang boleh dapat, ya. Dengan cara macam ni, awak boleh fikirkan dan merancang masa membuat menjawab soalan esei nanti berapa markah awak boleh dapat, ya. Okey, nanti madam akan share ni ke Telegram. Okey. Contoh borang yang madam akan tunjuk, yang madam akan bagi untuk awak untuk buat analisis adalah, okey, yang ni, ya, yang ni. Ni contoh dia untuk borang dia. Okey, ni contoh borang dia. Okey. Okey.
Ini soalan ni awak boleh ubah kepada soalan yang ada dalam jawapan calon tadi. Ini saya tunjukkan formatnya saja. Lepas tu awak analisiskan soalan itu, ikut isu kehendak soalan, kata tugas, skema jawapan. Apa skema jawapan dia? 2+3, 3+2 ke, 1+4 ke, ya, 5+0 ke, kan? Okey, kemudian tuliskan pengenalan dia apa. Okey. Dan masukkan sini idea dan huraian hujah. Idea dia apa? Satu point ni, ini awak boleh ubah. Ini saya nak bagi dekat pelajar 6 bawah nanti. Jadi saya nak awak ubah sini dekat sini. Apa yang kena ada dekat sini? Bukan ikut yang ni ya, faham tak? Saya just bagi format borang kosong sahaja. Okey. Yang kedua, kalau 3+2, okey, yang kedua tu apa kehendak dia? Kalau 5+0, that means tak adalah 2 ni. Okey, terus 5 lah. Dan penutup dia apa nak tulis? Apa yang nak tulis? So daripada esei tadi tu, jadikan dia dalam bentuk point seperti dalam borang ini. Boleh? Boleh? Boleh, Madam. Boleh? Boleh, Madam. Madam hantar kan? Okay, so kalau boleh nanti Madam share ke Telegram dan tahniah yang hadir hari ini 19 orang kelas kita hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.